Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di Garasi TV untuk edisi malam 2 Jun 2021. Di sebelah saya di satu set lagi, di set Tuan Haji Zainal seperti biasa akan bersama anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini negara dilanda berita ataupun mendapat berita yang sangat menyayat hati kerana untuk pertama kalinya jumlah kematian akibat COVID-19 melebihi angka 100 orang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Kesihatan hari ini memaklumkan sebanyak 7,703 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di Malaysia telah pun mencecah 587,165 kes. Baik itu daripada jumlah keseluruhan. Bila kita bercakap tentang kematian, hari ini menyaksikan jumlah kematian yang tertinggi sejak penularan wabak COVID-19 di Malaysia apabila jumlah keseluruhannya yang terlibat adalah 126 kematian. Termasuk seorang korban termuda yang dilaporkan berusia baru 26 tahun di Labuan. Beliau tidak pernah memiliki sebarang penyakit sebelum ini. Apabila dimasukkan ke hospital, dia meninggal dunia. Terdapat juga 10 korban yang diisytiharkan meninggal dunia ketika dibawa ke hospital. 10 kematian itu ketika dibawa ke hospital. Dan 4 daripadanya berusia dalam lingkungan 20-an. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya baca sedikit statistik untuk hari ini. Pesakit di unit rawatan rapi atau memerlukan bantuan pernafasan juga telah mencapai angka tertinggi pada hari ini. Untuk sembuh, hari ini saja 5,777 pesakit sembuh yang melibatkan jumlah keseluruhannya adalah 501,898 orang. Kes positif seperti saya sebut tadi 7,703, iaitu 7,701 tempatan, manakala 2 import. Kes kematian seperti yang saya maklumkan tadi 126 dan pesakit dalam ICU mencatat angka 878 orang. Manakala pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan telah mencecah 441 orang. Baik, angka yang saya sebut ini tidak termasuk dalam kes yang disyaki atau berkemungkinan COVID-19. Maknanya angka-angka yang saya sebut tadi semua yang sudah positif. Baik tuan-tuan dan puan-puan, berita ini sangat mendukacitakan kerana nampaknya situasi penularan wabak ini telah mencapai satu tingkat ataupun satu tahap yang cukup merisaukan. Apatah lagi kalau kita tengok angka kematian 126 tuan-tuan dan puan-puan. 126 maknanya pertama kali dalam sejarah ia melebihi angka 100 orang. Kalau di UK pula hari ini mencatat sejarah apabila tidak ada kematian. Tetapi di Malaysia ia mencecah 126. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya Tuan Haji Zainal. Bang, ini nampaknya hari ini kita dapat satu berita yang sangat menyedihkan. Kerana di saat kerajaan membuat pelbagai langkah, penutupan, lockdown, apa saja. Tetapi angka kematian nampaknya terus meningkat dan telah mencatat sejarah paling tinggi bang. Macam mana bang? Tadi petang Syarif. Ya. Tan Sri Johan Jaafar menelefon mengadakan temu bual di Sinar dengan seorang pakar kesihatan kita Dr. Adibah Kamul Zaman yang salah seorang daripada jawatankuasa dalam Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Kita anggap ini antara pakar tempatan yang berada dalam ranking komitmen tertinggi lah di dunia. Kata Dr. Adibah telah berlaku kemerosotan ataupun defisit keyakinan orang terhadap kerajaan dalam pelaksanaan MCO. Maksudnya PKP tak kira lah 2 ataupun 3, tapi agak panjang lah defisit ni.
Menjadikan orang anggap kata dia rakyat je patuh, pemimpin tidak. Tapi saya dalam sesi macam ni, bila sampai tahap kritikalnya, saya tak naklah kita berfikir tentang siapa kambing hitam yang perlu dipersalahkan. Kerana akhirnya yang akan menerima padah adalah kita. Orang ramai. Dan Garsi TV pula adalah satu media yang memang marhain. Kita fikir tentang apa yang terbaik untuk rakyat kita. Terutama saya pun terkejut tuan-tuan. Britain hari ini mengumumkan ini adalah daripada Mac tahun lepas tuan-tuan hingga Mei tahun ni, berarti Britain melalui angka kematian berterusan selama hampir 15 bulan. Baru hari inilah dia mencatatkan kosong kematian. Berarti tuan-tuan kita belajar, kita ambil dari iktibar tuan-tuan. Kalau satu masa dulu ketika bulan Oktober hingga bulan April tahun 2020 hingga Oktober 2020, 6 bulan yang kritikal. Saya membaca banyak analisa daripada barat di mana kebanyakan pakar mengatakan bahawa bencana yang menerima Itali dan Eropah adalah kerana sukarnya mendisiplinkan rakyat yang kebiasaannya hidup sangat bebas. Di Amerika juga sama. Tapi akhirnya saya fikir selepas bulan Oktober dengan kes kematian yang tinggi dan juga angka jangkitan yang tinggi, disiplin kembali. Dan jadi rakyat telah kembali menyesuaikan diri dengan realiti. Saya fikir kata hari ini adalah hari yang menyedihkan. Walaupun angka jangkitan sikit. Syarif, saya teringat kata Dr. Syazali Abu Bakar 3 minggu sudah. Saya selalu stream dan menyebut mengenai pandangan pakar virologi Dr. Syazali Abu Bakar. Banyak kali saudara yang lama akan ingat. Kata Dr. Syazali Abu Bakar, sebenarnya kalau ikut realiti, 50% daripada mereka yang berada di ICU tiada potensi untuk diselamatkan. Jadi kalau Syarif kata sekarang, kalau kita kira per day lah. Tapi hari ini angka itu telah mencapai lebih 30%. Kerana semalam kita ada lebih kurang 400 lebih juga orang dalam ICU. So hari ini kalau 126 berarti kita ada hampir 30% yang meninggal dunia. Kerana wabak ni. Lepas tu dengar you kata bring in death pun dibawa-bawa dah meninggal. Ini pun satu kejutan 10 yang tinggi. Betul lah hari ini yang diperbincangkan oleh banyak orang, oleh banyak pakar adalah penyakit ini tidak menampakkan simptom. Ini satu lagi. Selain daripada kita tengok, jangan tengok nombor jangkitan lagi dia. Pasal kita kata nombor jangkitan kita ada juga nombor pulih yang tinggi. Hari ini angka pulih juga tinggi. Cuma kita tengok nombor sekarang ni adalah satu, mereka yang telah pun sampai tahap 4 dan tahap 5 yang menerima bantuan ventilator dia, kadar kepulihan sangat rendah. Berarti apa yang disebut oleh pakar virologi Dato' Syazali Abu Bakar tu yang 3 minggu dulu, hari ini realiti dia ada. Cuma tak banyak orang stream, maka kita pilih untuk maklumkan kepada anda. Dr. Syazali Abu Bakar pada 3 minggu lepas telah meminta KKM mendedahkan kepada masyarakat secara terbuka bahawa mereka yang dirawat di ICU mempunyai harapan yang tipis untuk diselamatkan. Pada waktu itu dia ramalkan 500 orang. Kemudian Ketua Pengarah KKM pada minggu lalu memberitahu bahawa satu lagi fenomena adalah bring in death. Bawa ke hospital telah meninggal. Ini pun saya rasa macam, dan saya yakin kata kebanyakan tu muda. Kerana mereka merasakan ini mungkin tanda-tandanya tu hanya setakat sesama dan demam biasa. Dan kemudian saya tak pasti kerana besok siasatan akan dibuat sama ada mereka ini kosong ataupun dah bergelang. Sama ada telah dites positif dan menjalan pengasingan di rumah. Ataupun betul-betul tak pernah swab dan tak pernah melalui PCR. Itu kita tak pernah melalui RT dan PCR. Jadi menduka cita kan lah, tapi kau yang banyak baca benda tu hari ni sebab kau ulas lah apa lagi yang ada dalam maklumat tu saja panjang lebar kau sebut tadi. Saya hanya boleh bagi tahu kata satu kejutan. Nanti kita akan ceritalah tentang sikit tutorial bagaimana kita nak panik atau tak panik ni. Baik, ada satu perkara yang petang tadi menjadi viral Tuan Haji, dan juga saya percaya semua orang tertanya-tanya. Dalam usaha kita, dalam usaha kerajaan untuk membendung masalah ini dengan mengadakan pelbagai peraturan, pelbagai sekatan dan sebagainya, Menteri bertanggungjawab iaitu Menteri Pertahanan kita yang selalu kita tengok petang-petang tu, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, telah mengejutkan ramai pihak apabila dalam lontaran Facebooknya, beliau sudah mengeluarkan satu kenyataan. Izinkan saya membaca kenyataan itu. Dia melampirkan, kalau anda melihat ke Facebook Datuk Seri Ismail Sabri, dilampirkan gambarnya
kita pun tahu Datuk Seri Ismail adalah Menteri Kanan di Kluster Keselamatan sedang menutup pintunya. Okey, satu. Beliau bergambar sedang menutup pintu pejabatnya. Nombor satu. Dan ini yang paling menjadi teka-teki netizen. Apabila caption gambar itu berbunyi, saya dah tutup. Tetapi katanya yang disertai dengan emoji sedih. Saya dah tutup pintu depan. Tetapi katanya sambil disertai emoji sedih. Dan sudah tentu Tuan Haji, ini menimbulkan satu pertanyaan. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi dengan Datuk Seri Ismail Sabri? Sudah tentu apa yang beliau tulis dan sudah tentu apa yang beliau hantar bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nampak di sini jelas, ia adalah seolah-olah satu manifestasi kekecewaan yang terpancar di wajah Menteri Kanan Kluster itu. Jadi sejak petang tadi Abang, nampaknya perdebatan di media sosial ni semua menghantar, retweet, forward segala tentang isu ini. Gambar Datuk Seri Ismail Sabri keluar tutup pintu sambil mengatakan bahawa saya dah tutup pintu depan tetapi ... Nampaknya ini sudah tentu menimbulkan 1001 pertanyaan yang sudah tentu antara yang hangat diperkatakan, adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan meletakkan jawatan? Ada di situ, Tuan Haji. Nombor satu. Nombor dua, adakah Datuk Seri Ismail Sabri memang betul-betul letih dengan apa yang terjadi? Dan yang ketiga, ramai yang beranggapan bahawa there must be something wrong dalam pentadbiran kerajaan ketika ini apabila Menteri Kanan sendiri nampaknya seolah-olah kecewa dengan apa yang beliau hadapi ketika ini. Nampaknya bang, Datuk Seri Ismail Sabri ni bukan saja mendapat orang kata apa, mendapat reaksi ataupun kritikan daripada masyarakat, tetapi nampaknya beliau juga seolah-olah berhadapan satu benda yang sangat besar ketika ini, berhadapan dengan anggota majlis kerajaan sendiri. Dalam arti kata lain, mungkinkah Datuk Seri Ismail Sabri sekarang berhadapan dengan satu tekanan yang cukup hebat di kalangan rakan menterinya. Dan ini yang sedang diperkatakan oleh banyak pihak, ditweet oleh ramai pihak, pelbagai fatwa, pelbagai komen, pelbagai analisa dibuat. Malah ada yang analyse dia punya body language, gerak tubuh, matanya, dahinya semua. Sebab mereka merasakan bahawa hantaran yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini bukanlah satu hantaran sia-sia, tetapi ada motif yang cukup besar. Baik, sehingga ketika ini nampaknya Datuk Seri Ismail Sabri masih belum lagi menjelaskan kenapa beliau berbuat demikian. Dan ini sudah tentu menimbulkan satu polemik yang saya rasa cukup besar kerana kita pun tahu beberapa hari lalu berlaku flip-flop dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Yang terbaru kita pun tahu flip-flop bagaimana dulu pada awalnya Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan yang setiap sektor harus report ataupun mendapat kelulusan daripada kementerian yang berkaitan. Contohnya kalau orang yang berkaitan dengan klinik apa semua kena dapat daripada Kementerian Kesihatan. Tetapi tak sampai 24 jam selepas itu keluar pula satu kenyataan yang mengatakan sudah tidak terpakai lagi kenyataan tersebut. Semuanya hendak kena pergi ke MITI. MITI lah yang bertanggungjawab untuk meluluskan pergerakan merentas negeri, daerah dan sebagainya. Dan ini juga dikatakan antara sebab mengapa kononnya dikatakan Datuk Ismail Sabri sangat kecewa. Mungkinkah apa yang dikatakan oleh Datuk Ismail Sabri ini adalah beliau sudah buat yang terbaik untuk negara. Beliau sudah buat yang terbaik untuk rakyat. Tetapi seolah-olah ada hidden hands ataupun tangan-tangan gaib yang cuba campur tangan dalam keputusan itu. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, tapi nampaknya apa yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini benar-benar telah mencuit hati rakyat
dan rakyat dapat rasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak enak sedang berlaku ketika ini. Bagaimana Bayana? Kalau orang jump to conclusion, dia kelahi dengan Azmin lah. Ya. Kerana kononnya Azmin yang jadi pintu belakang. Dia Ya. tutup pintu depan. Sekarang ni masalahnya orang akan jump to conclusion, MITI buka pintu belakang. Ya. Tapi tuan-tuan, saya tak sempat nak ambil link. Tapi tuan-tuan boleh masuk ke Malaysia Kini. Saya tunjuk tuan-tuan, ini adalah laporan penyiasatan yang terbaik yang dibuat oleh Malaysia Kini. Masalah dia macam ni, Syaril. Ya. Ada orang yang, orang ni pula ni, dia dalam Malaysia Kini tak disebut nama. Mereka adalah pengusaha dah. Jadi dia test apply. Dia orang saja nak cari loophole. Dia test apply dia ditolak. Dia test apply lagi dengan menggunakan permohonan yang menggambarkan dia layak untuk beroperasi, dia dapat application. Application tu dia bocorkan kepada media untuk menggambarkan bahawa ada loophole di dalam permohonan online yang dibuat oleh MITI. Saudara jangan jump to conclusion. Saya bagi laporan siasatan yang dijalankan oleh wartawan Malaysia Kini. Berarti ramai player sekarang yang saja nak dajalkan keadaan ini. Mereka menggunakan aplikasi MITI. Apabila mereka apply, reject, mereka cuba mencari loophole. Macam mana nak lepaskan juga. Bila mereka dapat benda ni, mereka viralkan. Termasuk mendedahkan kepada Malaysia Kini bahawa beberapa penipuan boleh dilakukan secara online untuk dapat surat MITI. Berarti ini adalah penipuan di peringkat level komputer. Tuan-tuan, dia di peringkat level aplikasi. Jadi jangan jump to conclusion dulu mengenai sama ada ini adalah pertalagahan dua Menteri Kabinet. Kerana dalam Malaysia Kini, bagus, terima kasih Stephen Gan and gang. You all telah mendedahkan satu konspirasi tersusun yang dibuat oleh beberapa orang yang saja nak dajalkan MITI. Di mana mereka membuat permohonan dan kemudian mereka dapat je loophole, mereka menunjukkan kata secara online mereka boleh menipu permohonan MITI tu. Sekarang ni dah bila benda ni berluasa, katanya dah stop ni, dah tak boleh dah mohon ni. Tapi satu hari orang-orang yang sengaja real, orang ni mohon dapat dengan tujuan kemudian nak mendedahkan bahawa dia telah berjaya menipu permohonan. Itu menunjukkan bahawa kita mungkin sedang berdepan dengan rakyat gagal je tuan-tuan. Yang memohon dan kemudian merayu, dalam proses rayuan mereka mengeluarkan data palsu kepada permohonan online MITI. Bila diluluskan, mereka memperlekehkan pula dengan mengatakan perniagaan mereka pun dalam senarai dalam 17 sektor. Jadi adalah terlalu awal untuk kita bagi tahu sama ada berlaku pertalagahan antara Azmin Ali dengan YB Ismail Sabri ni. Sebab saya tengok sekarang ni lebih kepada aplikasi tu. Jadi ramai yang memohon dan kemudian mereka cuba mencari jalan mengaitkan perniagaan mereka dengan 17 sektor yang dibenarkan. Dan kemudian ada katanya perabot juga lepas. Dia ada menjelaskan gitu, menjelaskan begini kerana sistem tu mungkin satu adalah sistem tu tak boleh baca ketelusan. Kerana application tu adalah aplikasi online. Dan kemungkinan sekiranya ada rayuan dan rayuan tu berjaya meletakkan coding yang mencurigakan dan dia boleh dapat kelulusan. Setakat ni saya boleh bagi tahu kata penipuan sedang dilakukan ataupun pendajalan sedang dilakukan oleh mereka yang sengaja memohon dengan tujuan memperlekehkan sistem yang ada dekat MITI dengan mengatakan sistem tu ada loophole. Jadi saya tak pasti apa yang sedang berlaku sebab mengenali Datuk Seri Ismail Sabri ini, dia senior. Dan saya anggap dia adalah tulang belakang kepada Kabinet Tan Sri Mahyudin Yassin. Dia paling lama sebab dia servis dengan kerajaan BN pun lama. Dan saya tak fikir kata kita pun mampu untuk kehilangan Datuk Ismail Sabri sekarang. Kalau tengok yang tinggal dalam Kabinet tuan-tuan, dengan kita ada PM pemalu ni. Kita tak mungkin ada menteri lain yang boleh bercakap kepada rakyat dalam standard kita setahun lebih dengan. Sebab saya beritahu tuan-tuan, terang-terang. YB Ismail Sabri ni dengan KP KKM je yang sekarang menjadi teras untuk orang, dia lah penggerak. Dia yang bawa vibe, energi positif untuk kita bergerak ke depan. Walaupun kita ada sejumlah juga menteri, timbalan menteri yang kemudiannya macam kata Datuk Dr. Adibah Kamarul Zaman, kerana menteri sendiri, ahli parlimen, kabinet ni semua sendiri yang telah menjadikan keadaan double standard dan rakyat memperlekehkan MCO. Tadi saya sebut tu satu tantang itu. Tapi yang kedua, ada juga pemain-pemain yang saja mendajalkan sistem MITI ni dengan harapan untuk mengeruhkan lagi keadaan. Sebab tu saya kata tuan-tuan, adalah tidak munasabah kita apply dekat MITI. Lepas tu kita cari kelemahan loophole application tu.
Dan kemudian kita dedahkan pula kepada media. Bangga. Kita telah berjaya menipu MITI. Itu yang menjadi kecoh tu tuan-tuan. Jadi ramai yang sekarang ni MITI dah stop dah sistem tu. Kerana saya fikir kata sistem tu ada timbang tara. Ya. Jadi kalau saudara tengok pula keratan FMT, tolong naikkan keratan FMT sekejap. Pada masa yang sama, waktu Malaysia Kini mendedahkan mengenai manipulasi penipuan sistem permohonan ni, FMT menaikkan berita. Mana ramai yang sebenarnya merasa mereka layak, mereka merayu tapi tiada mendapat jawapan. So kita ada dua benda tuan-tuan. Berarti gini kita nak hentam pun tak boleh. Pasal MITI ni dia ada timbang tara. Maksudnya dalam keadaan kerajaan cuba juga untuk tidak memufliskan banyak syarikat. Dan saya berani jamin dalam keadaan sekarang pun perkataan Bumi Putra juga adalah diambil kira kerana ramai syarikat yang cuba memohon. Jadi ada dua konflik. Yang di bahagian laporan FMT menggambarkan usaha bersungguh-sungguh pengusaha Malaysia yang nak mohon lah kerana mereka rasa mereka layak. Tapi mereka tak mendapat jawapan. Tapi yang dalam Malaysia Kini, laporan tu tak bersangkut dengan rasuah. Masalah tu bersangkutkan bagaimana mereka mencari kelemahan dan kemudian menggunakan permohonan mereka untuk dikaitkan dengan oleh 17 sektor yang dibenarkan. Jadi ini mainan yang saya rasa aneh lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan baca dengan fair lah. Saya tadi pun walaupun sekejap je waktu yang saya ada saya buat comparison report dengan melihat FMT punya report mengenai mereka yang bersedih kerana mereka mohon tak dapat jawapan. Yang satu lagi adalah mereka berbangga-bangga kerana berjaya mendajalkan aplikasi online MITI. Tapi tuan-tuan Ramadan, bila saya melihat hantaran yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini, saya agak terkejut. Sebagai seorang wartawan yang pernah juga banyak kali membuat liputan dan mengenali sosok tubuh badan Menteri Kluster Kanan ini, beliau bukanlah seorang yang emosi. Bukanlah seorang yang cepat melantun, cepat melatah. Dan ini boleh dibuktikan kalau tuan-tuan perhatikan dalam sidang-sidang akhbar yang dikendalikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri berkenaan dengan COVID ini, tuan-tuan boleh lihat bagaimana coolnya Datuk Seri Ismail Sabri. Kita boleh kira dengan jari. Kalau dia melatah ataupun dia menolak soalan, semua soalan yang dikemukakan pada menteri ini, beliau menjawab dengan begitu tenang. Walaupun ada ketikanya keadaan menjadi tegang dengan soalan provokasi yang datang. Namun nampaknya beliau tahu apa yang beliau buat, beliau tahu apa yang beliau umumkan. Sebab itu kami dari segi wartawan, kami agak senang dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana kita tahu dia bukanlah seorang menteri yang orang kata cepat naik angin, cepat naik darah dan sebagainya. Dan tidak pernah sekelumit pun beliau memberitahu dalam sidang akhbar yang beliau letih atau penat berhadapan dengan keadaan yang non-stop ni dah sekian lama. Kalau anda lihat bagaimana tenangnya KP Kesihatan, Tan Sri Nur Hisham mengendalikan sidang akhbarnya, begitu juga begitu tenangnya Datuk Seri Ismail Sabri mengendalikan sidang akhbar beliau. Jadi apabila beliau memuat naik kekesalan ini, walaupun ia hanya beberapa patah perkataan, tak lebih daripada 5-6 patah perkataan, tetapi saya sebagai wartawan dan saya rasa semua akan tertanya-tanya what is actually happened. Apa sebenarnya yang berlaku hingga membuatkan Datuk Seri Ismail Sabri ini, beliau lulusan undang-undang Manal. Beliau lulusan undang-undang dari Universiti Malaya yang boleh berbuat demikian. Sesuatu yang jarang ataupun tidak pernah ditunjulkan oleh tuan punya badan bernama Datuk Seri Ismail Sabri ini. Lagi satu Manal, saya juga tertarik kerana kenapa tiba-tiba rakyat ataupun netizen dengan cepatnya mengaitkan bahawa ini mesti ada berlaku seolah-olah pergeseran di antara Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Azmin. Sedangkan benda ni kita pun tak tahu lagi hujung pangkal. Kemungkinan esok ataupun malam ni Datuk Seri Ismail Sabri akan mengeluarkan statement untuk clarify. Kan? Tapi kenapa orang begitu cepat menangkap bahawa ini dalam cepat mengandaikan ini mesti perseteruan ataupun sesuatu pertelingkahan yang wujud di antara kedua menteri ini. Saya satu yang saya kan, sebab apa kita pun tengok Datuk Seri Azmin Ali jarang mengeluarkan statement kan, Datuk Seri Ismail Sabri pun
tidak pernah menyalahkan MITI dan sebagainya dalam sidang-sidang akhbar dia. Tetapi apabila berlaku benda sebegini, pak, yang terlintas di fikiran, ini mesti Datuk Seri Ismail bergaduh dengan Azmin. Out of nowhere, out of the blue. Ya. Kan Okey, Abang, mungkin pengalaman Abang dalam hampir 25 tahun menjadi wartawan, bagaimana Abang melihat keupayaan seseorang menteri yang kita ada, ataupun mungkin pengalaman terbaik yang Abang ada, macam mana mereka menguruskan konflik ataupun masalah dalam perjalanan kerjaya Abang tengoklah. Antara menteri yang terbaik dalam bab mengendalikan krisis. Saya beritahu kata Real, masa 1984, Tan Sri Musa Hitam bergaduh dengan Tun Mahathir, isu Memali. Sekali berada dalam keadaan bergolak, tapi taklah begitu berpecah. Sebab kita tak pernah alami kerajaan campuran. Ini adalah fraction government yang pertama kita lalui dalam sejarah ni. Lepas tu Syaril, pada tahun 1987, Tun Mahathir dan Tengku Razali berbalah. Begitu juga pecah. Kita tengok hampir sepertiga mereka yang berada dalam kabinet sebagai menteri dan timbalan menteri keluar dan pergi meninggalkan Tun Mahathir dan menubuhkan semangat 46. 98 kita tengok lagi krisis di mana pecahan Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Saya fikir ini senario baru lah sebenarnya. Kita tak boleh nak refer back to history kerana ini pertama kali kita membentuk kerajaan fraksi. Kalau di Indonesia digunakan istilah fraksi blok, penyatuan blok. Saya tak fikir buat masa sekarang kita mampu nak menangani kejatuhan kerajaan ni. Whether kita suka atau tidak, kita nak kena move on dengan kerajaan ni. Seperti mana saya kata Finland meneruskannya, New Zealand meneruskannya, Itali meneruskannya. Mereka adalah kerajaan-kerajaan yang tidak memiliki majoriti. Trudeau disebut tanpa silent age. Trudeau dia Canada. Juga Kanada. Trudeau Kanada juga meneruskannya dengan 6 majoriti. Apa yang saya nak bagi tahu pada saudara adalah bila politicking terlampau banyak dalam mindset kita. Kita melihat semua dalam bentuk politik lah. Kerana kita tahu bahawa Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO dan menjadi paling kanan dalam UMNO yang berada dalam kerajaan. Kemudian UMNO pula yang tak berada dalam kerajaan beria-ia mendesak 7 menteri ini keluar. Jadi spin tu akan jadi mudah. Satu adalah kerana dia seperti retak menanti belah keadaan sekarang. Ramai orang berseronok ni, orang yang mana ambitious tentang politik sedang berseronok dengan krisis ni. Mereka berharap gambar tadi tu entap pintu. Mereka berharap dot-dot tu tak ada. Mengharapkan perpecahan. Tapi kita ni rakyatnya, di mana kita tahu bahawa perakus kuasa sedang menanti keretakan politik untuk mendapat kuasa. Tapi perakus kuasa dia tak faham rakyat sedang bertempur untuk mendapatkan nasib. Sebab tu saya kata kepada Wabi Ismail Sabri ni, kita pun kenal lama. Seorang yang tenang, tak ambitious sangat dalam politik. Bertanding naik presiden selepas UMNO collapse. Kenali sebagai orang bera yang sangat mesra. Saya kata Datuk Seri kena faham lah, kalau tekanan ini adalah tekanan kerana penat bekerja, Datuk take a break lah sekejap. Malam ni lah, Datuk matang, Datuk telah melalui masa-masa yang sangat tegang apabila Barisan Nasional kalah dan UMNO jatuh. Kemudian Datuk bangkit balik apabila bentuk kerajaan. Tak kisahlah orang sebut apa pun, Datuk ialah yang dianggap paling berpengalaman dan paling tenang. Kalau Datuk pun shaking, dia akan menjadikan negara lebih shaking sebab peranan Datuk kelihatannya lebih kanan daripada peranan menteri-menteri kanan yang lain. Dan Datuk adalah backbone kepada Tan Sri Mahyudin Yassin walaupun datang daripada parti berbeza. Tapi Datuk pernah bekerjasama lama dengan Mahyudin Yassin. Semangat kawan tu masih ada. Jadi saya fikirlah sekali pemimpin sampai tahap ni kena fikirlah semangat rakyat. Bagi yang nak menangguk di air keruh kerana mereka kerugian dalam pembentukan kerajaan ni, Syaril, ramai orang yang rugi. Ada puak UMNO yang rugi. Ada puak lain yang rugi. Ada puak bersatu juga rasa rugi. Puak-puak yang rugi, tuan-tuan, mereka akan menangguk di air keruh. Tapi dalam kes ni saya tak mau tengok dalam keadaan politik sangat, tuan-tuan. Saya merayu je lah kepada kerajaan, terutama Tan Sri Mahyudin Yassin mainkanlah peranan anda Perdana Menteri. Kalaulah ini menggambarkan bahawa pintu belakang, saya tak pasti pasal dot. Tapi kalau dalam keadaan sekarang kita faham pintu belakang ni hanyalah
miti lah kalau orang duk reyuh pasal kenapa begitu banyak kilang masih beroperasi. Cara Tun Mahathir bercakap petang tadi pun dia tak gembira juga kerana dia masih bercakap totally lockdown. Jadi ramai juga bercakap tentang lockdown ni 3 suku. Tapi macam saya jelaskan tadi Syaril, kerajaan juga berada dalam keadaan tak mampu nak buat lockdown penuh kalau ekonomi lumpuh. Sebab tu saya fikir kata orang berada dalam keadaan yang sangat tegang, flip-flop, keputusan sangat sukar dibuat. Apa yang saya boleh sebut sekarang ni adalah sementara nak tunggu besok, kita berharaplah tak adalah benda yang lebih buruk berlaku, sama ada peletakan jawatan ataupun tiba-tiba besok akan ada ramai yang menangguk di Echo, tuan-tuan. Mereka akan menggunakan kenyataan Datuk Ismail Sabri ni. Apa lagi, Puak UMNO, unggahlah, keluarlah, jatuhlah bersatu, bukalah parlimen. Mereka akan mengatakan kepada jawatankuasa yang dibentuk agung tentang darurat. Apa lagi, macam-macam tuan-tuan. Tapi saya dah lama duduk, 25 tahun tuan-tuan. Pekerjaan pertama saya ketika menjadi wartawan adalah menjaga base camp pemuda UMNO. Mostly saya masuk ketika Datuk Sri Zaid Amidi itu masih lagi dalam pemuda biasa-biasaan, masih lagi pengurusi Barisan Nasional, masih lagi seorang yang 24 jam bersongkok. Saya masuk ketika Datuk Nazri Tan Sri Aziz memberi pelindungan saya dengan tidur di pejabat dia, berikan saya kain baju ketika saya diburu dan berada dalam keadaan bahaya, dia memberikan saya pelindungan dengan tidur di ofis dia di Bangunan Mara. Saya kenal ramai politician ni, tapi saya harap kata whether you are good or bad politician, tapi untuk masa sekarang ni rakyat lah. Kalau tengok hari ni mati pun tinggi, PKP rakyat tengah susah. Kita tak mungkin lah boleh turun politik. So saya rasa kalau kita jadi rakyat, tuan-tuan pun nak menuang garam dan nak menuang minyak ke dalam api, saya kata tak sesuai. Saya fikir kata kalau tanya saya secara peribadi, kalau saya masih punya akses, sebab dulu Step 4 dia adalah kawan kita. Senang, tapi kawan kita pun tak sihat sebab kanser. So kita pun tak ada akses nak tanya actually apa yang berlaku. Cuma saya boleh bagi tahu tu lah, kata lebih banyak speculation atau lebih banyak memburukkan keadaan. Baik, Abang Zainal, ini ada satu benda yang menarik yang datang ke pengetahuan kita. Dilaporkan bahawa Perdana Menteri sendiri, Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak ada pusat vaksin di kawasan Parlimen dan Donnya di Johor. Ini dibangkitkan oleh kenyataan bersama yang terbaru kita masuk tadi, iaitu Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim, Adun Pekan Nenas Yeo Tung Siong dan Adun Skudai Tan Hong Pin. Mereka membaca satu kenyataan bersama mengingatkan Perdana Menteri supaya jangan lalai dalam menjaga kepentingan vaksin untuk rakyat di kawasan parlimennya. Ini kerana kata mereka, sebagai contoh, di Pekan Bukit Gambir yang duduk dalam Dun Gambir, ada kira-kira 40,000 penduduk dengan pelbagai kemudahan. Tetapi penduduknya terpaksa ketangkap yang sejauh 25 km untuk menerima vaksin. Wah, ini kawasan Perdana Menteri sendiri ni. Sampai 25 km baru nak kena pergi dapatkan vaksin. Situasi tersebut juga dihadapi oleh penduduk-penduduk di kawasan, di pekan-pekan kecil di luar bandar selain daripada Johor. Jadi ini yang benar, nampaknya orang kampung sendiri pun macam tak puas hati ni, kerana di Pagoh sendiri pun nak dapat pusat vaksin jauh. Itu kata dia orang. Macam mana? Itu spin off politik memang macam tu lah. Saya fikir seorang Perdana Menteri akan tentu lebih memikirkan bukan 25 km di tempat dia. Di Sabah dan di Sarawak mungkin orang dah berjalan 70 meter. So saya nak tanya pada Adun DAP ni, kenapa dia tak pergi buat kajian di Sarawak? Berarti spin off ni adalah sentiasa cuba mencari kelemahan. Tuan-tuan harus ingat bahawa tak semesti, ini zaman dah lepas dah tuan-tuan. Seorang Perdana Menteri tempatnya adalah, dia adalah Perdana Menteri di tempatnya. Seorang ahli parlimen adalah ahli parlimen di tempatnya. Seorang Perdana Menteri dia serve to nation. Sebab tu kalau saudara nak ungkit tentang 25 km, saya nak tengok dekat data. Apakah data di tempat-tempat lain setiap per 5 km ada tempat vaksin? Kalau tempat lain ada setiap per 5 km, setiap per 10 km ada tempat vaksin, yes. Kita boleh salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini adalah, saya kadang-kadang saya tak anti DAP. Tapi kadang-kadang spin off dia saya tak berminat. Saya tak berminat membaca spin off DAP. Terutama kerana DAP suka mencari satu spin off yang kemudiannya lebih kepada tidak macam ni tuan-tuan. Kita mengharapkan orang cerdik dalam politik, tak kira dia datang daripada mana pun. Saya mention DAP not because Chinese. Saya mention DAP is a brand, the way mereka bermain dengan isu.
berarti bagilah nilai tambah. Berarti bagi nilai tambah. Tak perlu menyerang. Kerana saya kata kalau kita nak ukur per kilometer, kita pun tak tahu per kilometer Tun Mahathir memberitahu per kilometer tempat dia teruk. Di mana pulau-pulau yang berada sekitar Pulau Langkawi. Jadi kita nak beritahu ini adalah pengalaman pertama kita melalui proses ni. Dan ini adalah pengalaman pertama Kementerian Kesihatan. Maknanya pengalaman mengendalikan pesakit, yes, kita dah mahir sebab kita dah lalu lama, Aril. Yeah. Tapi pemvaksinan ni baru. Kita baru start je pemvaksinan. Dan lepas tu kita belum sampai ke muncak vaksin. Kerana muncak vaksin akan sampai hujung Jun ni, Julai dan Ogos. Jadi kita tak tahu. So saya nak tanya sekarang ni, mereka dah tengok ke PSB, iaitu Pusat Suntikan Vaksin yang terbaru diumumkan oleh Wabi Karim Jamaluddin. Kemungkinan bila dalam PSB tu kalau kita tengok ada 1,000, kita hanya bahagi dengan 222 kawasan parlimen. Majoriti akan mendapat 4 atau 5. Dan kita dengar juga mengenai trak vaksin yang akan dibuatkan kemudian. Sebab tu walaupun ada 40,000 orang, tu bukan 40,000 orang nak suntik hari ni dia. Ya. Itu saya kata nak nasihat tuan-tuan baca spin-off ni kena jaga-jaga. Saya nak beritahu lah kata, Liu Chitong saya memang minat dia lah, tapi dia juga pakar dalam strategi mencetuskan spin politik, Liu Chitong ni. Jadi saya anggap kata kalaulah unjuran di tempat lain setiap 5 km ada, you can blame PM. How can dekat tempat you 25 km? Saya ingat unjuran di tempat lain terutama di Sarawak yang akan suntik vaksin secepat ni pun kita tak cek unjuran dia. Yeah. Dan di Sabah yang besar dengan taburan penduduk yang kecil tetapi luas demografi pun kita tak cek kedudukan dia. So saya kata saya tak makanlah dengan spin tu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bahawa nampaknya selain daripada frontliner yang berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan keadaan, menyelamatkan pandemik, menyelamatkan rakyat, tetapi masih ramai juga di luar sana yang ingin mempolitikkan perkara-perkara sebegini. Sebenarnya kita tidak mampu lagi untuk berpolitik, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana angka kematian paling tinggi dalam sejarah, pertambahan jumlah mereka yang kena COVID, begitu juga ini belum masuk lagi report-report yang keputusannya belum keluar. Jadi kalau ketika ini kita masih lagi bermain politik, kalau ketika ini kita masih lagi tunding-menunding pada individu-individu tertentu, bagaimana kita hendak menangani perkara ini? Tuan-tuan kena ingat, di UK hari ini tidak ada kematian. Maknanya mereka buat imak parti buruh ke apa ke, semua berganding bahu untuk memerangi penyakit ini dengan meninggalkan budaya politiking yang berlebihan. Tapi nampaknya di negara kita masih lagi mana? Masih lagi bercerita ini PM ni cakap lebih kawasan dia sendiri pun tak ada pusat vaksin. Masih lagi bercerita ini mesti Azmin bergaduh dengan Datuk Seri Ismail Sabri, sedangkan beliau belum kata apa pun, baru hanya menaikkan sekeping gambar. Dan itulah mentaliti kita ketika ini. Nampaknya kita lebih berminat perkara-perkara sebegitu daripada memikirkan tentang bagaimana untuk kita berusaha berganding bahu bersama kerajaan, berganding bahu bersama jiran-jiran dalam masyarakat untuk mewujudkan satu komuniti yang bebas pandemik ni. Baik Manal. Ini ada saya nak tambah satu. Ya. Katalah sekarang ni Syaril, kami bertiga je. Saya, Syaril dengan Son, dengan Mahfuz. Mahfuz jaga teknikal. Katalah kita ramai dia, saya akan suruh penyelidik ambil je yang PSG tu, iaitu Pusat Suntikan Vaksin 1,000. Kita boleh tunjuk data dia kepada saudara, lepas tu kita ukur per kilometer. Sebab saya tak cukup, kami 3 orang. Berarti kalau kami besar, saya akan tunjuk kepada saudara bahawa memberi pandangan kepada apa yang ada sekarang. Dan saya boleh beritahu je, 40,000 orang tu semua yang dah vaksin ke, ataupun hanya membuat ukuran daripada unjuran angka pengundi. Kerana kalau dia guna PDM, itu Pusat Daerah Mengundi bagi DUN tu 40,000 orang. Dia tak boleh pukul rata 40,000 orang tu tak dapat servis. Sebab tu saya kata kalau kami besar, kami akan cepat naikkan grafik untuk saudara lihat 1,000 yang diumumkan ni, berapa jatuh dalam kawasan parlimen. Mengikut kepadatan penduduk, setiap satu PSB akan serve, Pusat Suntikan Vaksin akan serve pada berapa orang. Sebab tu kita tak boleh baca laporan sepihak. Sebab mereka spin bagi loophole yang saudara tak bersedia. Maksudnya saudara dapat je gambaran tu, saudara jump in. Kalau saya pula, saya akan selesaikan dengan memberitahu pada saudara, lihat ini 1,000 pusat suntikan vaksin yang telah disediakan. Pusat ni telah diukur dengan melihat pertama ada demografi orang dan kemudian bagaimana nak memudahkan pergerakan. Kemudian kita akan bagi tahu pula, kita akan lihat berapa banyak trak vaksin yang akan disediakan, yang akan masuk ke kawasan pedalaman. Macam saya kata tadi, unjuran yang paling mudah, kenapa 3 orang
DAP Johor ni tak buat kajian di Sarawak. Sarawak akan vaksin Jun ni, Rin. Sarawak akan mendapat 2.2 juta. Kalau dia jujur, mereka buat kajian di Sarawak kerana Sarawak yang akan paling dulu menjadi green state kerana dia akan go pilihan raya. Mereka tak berminat kerana Sarawak tak ada Perdana Menteri di situ. Dan kerana mereka memerlukan sokongan Sarawak kalau nak bentuk kerajaan baru. Jadi kadang-kadang tak fair lah, Rin. Kerana Sarawak adalah boleh membekalkan banyak kerusi kalau nak bentuk fraksi baru, maka Sarawak tak diusir. Kerana Johor tu adalah tempat Perdana Menteri. Maka nak gambarkan Perdana Menteri kita ni macam ni, saya fikir tak adil lah. Saya tak menyokong mana-mana, tuan-tuan. Saya get rid of politics. 25 tahun bekerja dengan hari-hari memikir masalah politik. Saya ingat bila kita string, kita fikir masalah rakyat. So saya interview. Bagus saya tanya sebab saya boleh explain kepada anda. Maksudnya dah tengok ke 1000 pusat suntikan vaksin tu? Kalau ada, tuan-tuan, saya akan buat dot dia dan tengok dekat map, dan kita tengok whether it's fair or not. Dan lagi satu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, marahlah Khairy. Vaksin diuruskan oleh Khairy. Kalaulah sekarang ni nanti kan, Rel, tiba-tiba Rel ada 15 pusat vaksin kat situ. Dah dikatanya pula Perdana Menteri menggunakan kepentingan sendiri dengan menyediakan pusat vaksin di tempatnya dan dibandingkan pula dengan pedalaman di Sarawak. Ada salah, tak ada salah. Ya, kalau esok kan. Setiap 5 biji rumah ada satu pusat vaksin, dah ditalanya pula. Oh, di Sarawak, di Long Pasir, masyarakat rumah panjang kampung A terpaksa naik jalan kaki, naik sampan 3 kali, masuk hutan 12 kali. Ini macam-macam spin politik yang saudara kena harus ingat lah. Lalu jangan makan spin, saudara. Ada apa lagi Ray yang kita nak carry? Nampaknya tak ada juga yang bertanya apa terbaru bang perkembangan di Middle East. Middle East. Kita ramai yang tanya juga sebab Abang dah banyak mengulas mengenai di Middle East. Saya boleh bagi tahu kata hingga petang tadi nampaknya malam ni 11.59 akan berakhirlah tempoh darurat. Maka itu dikira sebagai begini tuan-tuan, di Israel selepas pilihan raya pada Februari, kerajaan Benjamin Netanyahu iaitu parti Likud gagal membentuk majoriti kerana mereka hanya menang 30 daripada 122 kursi. Berarti dia menang hanya 1/4 je. Dia tak boleh bentuk kerajaan. Dan kita dah tahu dah sebelum dia menyerang Gaza, dia telah pun presiden telah memberi mandat kepada pembangkang untuk menyediakan data sama ada anda ada 61 kursi. So malam ni adalah malam terakhir untuk darurat dan besok dijangka parti Yemina yang dipimpin oleh Bennett dan parti Yes yang dipimpin oleh Yair Lapid akan naik dan jumpa dengan presiden dan dijangka sekurang-kurangnya mereka akan membawa 61 tanda tangan bahawa mereka akan membentuk kerajaan baru. Jadi sekarang mereka belakang 5 jam pada pukul 5 pagi kita. Maka bye-bye Benjamin Netanyahu daripada kedudukan kabinet kerana dia tak boleh lagi sebagai Perdana Menteri kerana dia tak boleh lagi dilindungi oleh undang-undang darurat kerana berlaku perang dengan Gaza. Dan besoklah saya rasa kita akan mendengar berita sama ada Bennett dan juga Yair Lapid berjaya membentuk kerajaan. Kalau dah bentuk kerajaan, kedua-dua orang ni daripada parti yang berbeza. Bennett ni dulu adalah orang kuat ni. Bennett sebelum dia keluar buka parti ni. Dia adalah orang kuat Benjamin Netanyahu. Dalam pilihan yang lepas dia dah pecah. Bila dia pecah, dia dapatlah 8 kursi. Tapi mungkin dalam perjanjian dia dengan Yair Lapid tu, kerana Yair Lapid adalah parti baru yang kemungkinan kalau Yair Lapid ni sangat ekstrim. Berarti kalaulah diletakkan Yair Lapid sebagai Perdana Menteri, parti Islam tak nak masuk. Kerana parti Islam first line ada 6 kursi. Dan parti Islam yang kedua, LAM, dia ada 4 kursi. Jadi 10 parti Islam ni hanya akan masuk ke dalam kerajaan baru ni. Mungkin dengan mengambil kira Bennett kelihatannya lebih sederhana. Itu yang tujuan bentuk kerajaan dan saya boleh bagi tahu anda itu. Dia hari ini yang terakhir juga saya boleh bagi tahu pada saudara bahawa saya anggap ni usaha terakhir dia lah dengan menyerang pos tentera Syria dengan harapan sekurang-kurang dia dah kelahi dah dengan Hamas dan Al-Qassam menyerang dia dapatlah sikit darurat. Semalam dilaporkan bahawa tentera Israel telah menyerang pos tentera Syria di puncak Bukit Golan dan menghalau keluar tentera Syria dengan harapan dia dapat berkelahi pula dengan Bashar al-Assad dan dia dapat sambung insurans darurat, tapi tak berlaku kerana Bashar tak bertindak balas. Saya boleh bagi tahu itu je lah, kata besok kita menantikan kerajaan baru walaupun tak adalah harapan yang tinggi kerana saya fikir kalau Yair Lapid bentuk kerajaan Syarif, mereka akan mempunyai 6 parti ataupun 7 parti sebab kebanyakan kerusi, sebab kerusi yang paling besar ada sekarang ni Yair Lapid 17, Yamina ada 8.
Kan 17 dengan 8 baru 25 nak kejar 61 kursi ni. Dia dapat 10, 6 daripada Parti Islam First Line dan 4 daripada Parti Islam LAM. Dia baru ada 35. Jadi dia cari lagi 6, 7 dengan parti yang lagi satu parti yang lagi ekstrim iaitu Blue and White. Dia dapat lagi parti-parti tu. Saya ingat balik macam Malaysia. 6-7 parti lepas tu. Jadi ramai yang berharapan esok pagi Netanyahu tidak ada lagi di kursinya, Bang. Rasanya begitu. Nampak jelas gitulah. Berarti kalau besok Banners dan juga Yair Lapid dapat jumpa dengan presiden dan bawa dia macam Malaysia, keadaan mereka sama macam Malaysia. Kerana mereka adalah negara yang dibentuk oleh British, maka sistem pilihan raya dan sistem Perdana Menteri dia sama dengan Malaysia. Cuma kita pakai Yang-Pertua Agong, dia pakai presiden. Jadi besok kalau ada, saya rasa saya dah yakin tu bahawa Yair Lapid dan juga Banners dah ada 61 tanda tangan. Sebab dah dengar ada bunyinya bahawa walaupun Banners hanya ada 8 kursi melalui parti Yamina, dia jadi Perdana Menteri dulu 2,5 tahun. Lepas tu barulah dia bagi pada Yair Lapid parti yang ada lebih banyak kursi 17 untuk mempengurusikan separuh lagi daripada penggal tu. Tapi saya fikir kalau bentuk model parti-parti Islam akan mendesak, kami dah bagi 10 kursi untuk membentuk, anda harus lebih mesra Islam. Dan saya tak fikir Yair Lapid adalah parti yang ultra akan dapat duduk semeja. 17 ahli parlimen ataupun Nesek Yair Lapid ni tak mungkin duduk bersama dengan 10 orang Arab Muslim, Arab Palestin yang menjadi ahli parlimen. Saya tak fikir lama dan mungkin mereka akan lalu election je. Kalau kerajaan mereka dibentuk untuk cool down COVID ni, lepas tu pilihan raya. Baik bang, mungkin soalan terakhir kot, kita dah lebih sejam dah udara ni. Sekejap. Dah lebih sejam dah. Tak ada. Ada soalan? Okey. Andai kata Netanyahu tidak lagi berada di kursi esok, digantikan oleh yang lain, sejauh mana orang Islam boleh orang kata apa, at least lega bahawa kemungkinan orang yang baru tidak akan berbuat tindakan-tindakan yang seperti mana Netanyahu buat? Sama. Maknanya wa'imah siapa pun yang berada di kursi tidak itu. Tidak ada presiden Yahudi. Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi Perdana Menteri Yahudi kalau dia adalah seorang Muslim. Tidak ada seorang pun yang akan bertahan sebagai Perdana Menteri Yahudi kalau dia tidak meneruskan dasar, iaitu untuk mewujudkan sebuah negara Israel merdeka, tetapi pada waktu yang sama menafikan kewujudan sebuah negara Palestin merdeka. Takkan ada. Berdasarkan daripada semangat Yahudi sekarang, yang ada adalah sangat minoriti. Mereka yang mahukan kebersamaan. Saya beritahu dekat Syarif, cerita sekejap lah, masa ada sikit lagi. Saya ada pengalaman peribadi sebab 2 kali saya pergi dan saya masuk sampai ke dalam sinagog orang sebut, yang paling kanan lah. Dan saya berjumpa rabai tertinggi di Baitul Maqdis. Saya masuk je, kawan-kawan saya semua lari, takut. Dia orang takut nanti kena air Yahudi jadi Yahudi kan. Saya dah faham dah, saya tak boleh masuk Yahudi. Tuan-tuan, sinagog ni ibarat rumah ibadat lah. Rumah ibadat kecil. Yang dekat Wailing Wall tu, yang angguk-angguk tu. Di sebelah Wailing Wall, belah kiri dia tu, di mana dia kelihatan seperti gua. Dia adalah batu bentuk seperti gua dan kita masuk ke sinagog. Dan saya masuk dan saya jumpa rabai yang paling tinggi lah. Rabai itu sangat dihormati. Kemudian dia keluar dan jumpa dengan saya, kami berbual. Dan kemudian dia bagi tahu kata dia faham saya seorang Muslim dan dia bagi tahu kepada saya, sampaikan salam kepada saudara anda. Ini adalah Yahudi yang kita panggil daripada golongan yang sekarang nakkan perjanjian damai. Tapi saya tak fikir mereka adalah majoriti. Kerana kita kena ingat bahawa Yahudi Ortodok kebanyakannya adalah golongan yang tak begitu aktif berpolitik. Manakala Zionis ni yang base di Tel Aviv ni, dia jadi macam inilah, dia Malaysia ni orang baik ni dia tak main politik sebab dia anggap politik kotor. Maka diserah pada tangan orang jahat. Bila dah berlemuih macam ni tuan-tuan, semua berbunyi. Masa dah kotor tapi di sana Ortodok tak begitu kuat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat pun sokongan terhadap tentangan terhadap Benjamin Netanyahu adalah datang daripada Ortodok yang tinggal di luar Israel. Terutama Ortodok yang tinggal di United Kingdom, di US dan juga di Australia. Yahudi Ortodok ni yang banyak menyelar Benjamin Netanyahu kerana Benjamin melaksanakan dasar Zionis yang mereka anggap bukan itu yang berada dalam agama Yahudi. Benar, kita ada soalan lagi lah, walaupun kita dah discuss petang tadi tentang pencerobohan pesawat Cina ni. Saya akan jawab. Dia ahli tu, bukan saya keahlian saya. Sebenarnya ada yang tanya bagaimana dengan ni. Kita sehingga kini kita masih lagi perkembangan terbaru yang kita dapat adalah Kementerian Luar akan menghantar
saya percaya telah pun membuat bantahan diplomatik terhadap kerajaan China. Tetapi apa yang saya nak tegaskan di sini sebenarnya bahawa pencerobohan pesawat asing ke dalam negara kita ni bukanlah satu perkara yang baru. Ya. Kalau tuan-tuan ingat pada 2011 lebih kurang, saya tak silap saya, Menteri Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pernah mendedahkan tentera udara Singapura yang ceroboh ruang udara kita je dah habis 2,000 lebih kes. Maknanya yang kes semalam ataupun yang pesawat Cina, tentera Cina itu bukanlah suatu benda yang baru. Di Benting Patinggi Ali. Di Benting Patinggi Ali, bang. Jadi saya berharap bahawa kita berharap bahawa kerajaan kena menunjukkan ketegasan yang lebih, bukan sekadar hanya menyerahkan surat bantahan dan sebagainya. Kerana ini adalah kedaulatan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada pesawat itu adalah pesawat pengintipan, pesawat pengangkutan, wa'imah pesawat kargo sekalipun, sekiranya ia telah melanggar atau tidak mendapat kebenaran untuk masuk ke ruang udara kita, maknanya kita kena tegas menyatakan pendirian kita. Walau seperti mana yang kata perjanjian Chicago yang menegaskan bahawa tiap-tiap pesawat perlu mendapat kebenaran di ruang udara negara yang dilaluinya. Walaupun ada juga perjanjian lain yang mengatakan, undang-undang lain mengatakan, ya, kalau kita lalu di sebuah negara itu perlu memberi ruang untuk kita terbang dan sebagainya. Itu bukan menjadi isunya. Isunya sekarang adalah apabila masuk ke bumi kita, wa'ima seinci pun Manal, ia harus dilakukan dengan betul dan ia harus mendapatkan kebenaran. Tak kisah pesawat itu hanya pesawat ringan, pesawat apatah lagi, pesawat ketenteraan. Abang Nal, mungkin kita ada dalam tempoh 5-6 minit lagi, Manal. Bagaimana Abang Nal melihat kerajaan kita sehingga sekarang ni 2 hari bulan Jun ini dalam handle situasi pandemik COVID-19 ini? Adakah kita on the right track ataupun masih banyak yang kita harus lakukan ataupun bagaimana? Saya boleh beritahu ini adalah kerajaan yang lemah. Memang lemah, Rin. Kita kena terima tu. Tapi kita masih lagi berharap bahawa kombinasi Perdana Menteri dengan Datuk Seri Ismail Sabri, YB Khairi Jamaluddin, Dr. Adham Baba, menteri besar yang ada, terutama Khairi dapat berurusan dengan baik nampak dengan Menteri Besar Selangor, Datuk Amiruddin, walaupun berbeza parti, tapi semangat yang spirit tu, itu saya rasa banyak benda yang boleh kita belajar ya. Persefahaman antara Khairi dengan Menteri Besar Selangor dalam memastikan yang terbaik dapat dilakukan di Selangor adalah gambaran bahawa bagaimana penjarakan politik dapat dibuat. Kita bersetia kawan dengan menjadi ahli politik yang berkhidmat untuk rakyat. Cuma pada masa yang sama kita ada lagi ahli-ahli politik yang sekarang ni nakkan juga kerajaan ni pecah. Tapi saudara, bila saudara jadi rakyat, saya beritahu pada saudara, berhati-hatilah macam saya kata tadi, trap, saudara tanya maklumat, berarti saudara cenderung membaca benda-benda yang akan memberi keracunan politik dalam keinginan saudara nak tahu tentang hal COVID-19. Niat saudara baik nak tahu tentang perkembangan COVID-19. Saudara nak tahu update, tapi saudara telah membiasakan diri dengan menjadikan semuanya saudara bergantung pada sumber politik. Jadi data yang saudara dapat adalah data stimulasi politik. Sebab itu saya kata awasi dan buat penjarakan sikit daripada ahli politik ni. Biarlah ahli politik dia kesumbang sekejap. Saya harap kerajaan ni kekal. Walaupun tak mungkin kita berpecah apa semua. Tak mungkin ada rombakan kabinet. Tak mungkin sesuai Dewan nak bersidang dan akhirnya kita tahu kalau Dewan bersidang pun ahli-ahli yang akan hanya memberi ruang kepada ahli politik pembangkang bercakap je. Dan tak ada solution yang akan dicapai. Saya fikir kata yang ada sekarang adalah cadangan yang terbaik adalah Perdana Menteri mendapatkan bukan pasokan kabinet, pasokan khas yang akan membantu khidmat nasihat dari segi strategi perubatan, khidmat nasihat daripada strategi kesihatan, ekonomi. Rasanya kena ada backup daripada kumpulan profesional. Tapi saya rasa untuk melantik kumpulan profesional, menteri akan rasa tak gembira, tuan-tuan. Kerana di Malaysia ni orang politiknya dengan jawatan dia menjadi menteri, dialah menguasai segalanya. Tapi saya harap itulah, walaupun kita ada kerajaan yang lemah, tapi bukanlah ini masanya kabinet berpecah dan atau akhirnya kerajaan ini jadi tak berfungsi. Baik, itulah tuan-tuan dan puan-puan tadi selama 1 jam
kita di Garasi TV telah berbincang mengenai dua tiga perkara. Pertama iaitu mengenai jumlah kematian tertinggi, kalau saya boleh ulang balik, 126 tuan-tuan dan puan-puan, kematian tertinggi setakat ini. Kes terbaru saya ulang balik 7,703, manakala jumlah mereka yang sembuh mencapai angka 5,777 orang. Kita juga tadi berbincang mengenai berita hangat di medsos apabila Datuk Seri Ismail Sabri memuat naik tentang so-called keletihan beliau, kekesalan beliau, dengan caption saya apa tadi kalau Saya dah tutup pintu depan. Saya dah tutup pintu depan tetapi ... Dan Tuan Haji Zainal juga tadi ada update sedikit tuan-tuan tentang nasib yang mungkin akan menimpa Benjamin Netanyahu menjelang pagi ini. Tetapi seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji Zainal, tak banyak yang boleh kita harapkan, umat Islam harapkan, walaupun sesiapa saja berada di kursi Perdana Menteri Israel ketika ini.